Okey, untuk belajar matematik tambahan, dalam bab indeks, sert dan logaritma, kita belajar tentang logaritma, betul? Okey, sekarang kali ni, video ni, kita akan cuba belajar ataupun cuba untuk faham apa kepentingan, apa peranan belajar tentang logaritma. Okey, so mula-mula sekali, paling senang, cuba kita ingat balik apa bentuk eksponen. Kalau lupa ataupun tak pernah tahu apa maksud eksponen, cuba ingat balik, masa tingkatan 1, 2 dan 3 kita belajar tentang indeks, betul? Okey. Indeks kita sebenarnya tulis dalam bentuk eksponen. Sebagai contoh, katakanlah 10 kuasa 2, agak-agak kalau 10 kuasa 2, kalau kita tekan kalkulator kita akan dapat berapa? Of course lah kita akan dapat 100, betul? Sama juga macam 10 kuasa 3, kita akan dapat 1000. Okey. So, cuba kita ingat balik, katakanlah kalau bentuk eksponen tu kita nak tukar ke dalam bentuk logaritma ataupun sebenarnya bentuk logaritmik, macam mana kita nak tulis? Okey. Macam yang you all boleh tengok, bentuk logaritmik kita akan tukar position je, tukar posisi je. Sebagai contoh, kalau log untuk 10 kuasa 2, kita akan tulis dia sebagai log asas 10 jadi 100. Log asas 10 untuk 100 sama dengan, sama dengan 2. Nampak? Tukar position je. 10 ni adalah asas. Asas yang akan dikuasa 2 kan untuk dapat 100. So, cara nak sebut dia log asas 10 jadi 100 ataupun log asas 10 untuk 100 sama dengan 2. Sama juga macam 10 kuasa 3 sama dengan 1000. Kita akan tulis dia sebagai 10 log asas 10 untuk 1000 adalah 3. Boleh faham? Okey, ini paling basic. So sekarang ni adanya beberapa hukum logaritma. Kita ambil salah satu contoh je dulu. Log asas A dalam kurungan M darab N. Tutup kurungan sama dengan apa? Dah ditetapkan oleh ahli matematik, dia mesti sama dengan log asas A M tambah dengan log A asas A N. Boleh tak kita fikir kenapa hukum dia mesti macam ni? Okey, jom kita buat eksperimen. Katakanlah apa? Katakanlah saya nak M sama dengan 100 lah katakan. Kalau N, saya nak letak nilai besar ke? 1000. Besar tu. So, A saya nak 10 lah. Okey. Menarik nombor ni. Jom kita tulis dalam bentuk log AMN. Jom. Saya nak tulis macam mana? Tulis dalam macam ni. Log asas 10 dalam kurungan M darab N. M kita berapa? N kita berapa? Okey, 100 darab 1000. Titik ni bukan titik perpuluhan. Ini adalah titik darab. Tutup kurungan. Okey. Dah menepati bentuk log AMN. Okey. So sekarang ni, katakanlah kalau kita tekan kalkulator, memang besar nilai dia. Kalau kita tak tekan kalkulator, apatah lagi kan? Nak kira congak 100 darab 1000 pun dah serabut kepala. Tapi jangan risau. Disebabkan kita belajar logaritma lah, dan kita tahu hukumnya adalah log AM tambah log AN, kita boleh kira secara senang, secara congak. Macam mana? Jom kita tulis balik. Log 10 100 darab 1000
sama dengan log AM. Maksudnya log 10, log asas 10, 100. Tambah dengan log 10, 1000. Okey. Nasib baiklah dengan adanya hukum ni, saya boleh agak-agak 10 kuasa berapa jadi 100? Macam yang kita cakap tadilah. Sama dengan apa? 2 kan? Tulis je 2. Mudah. Tambah log 10 untuk jadi 1000 sama dengan berapa? 3. Habis tu 2 tambah 3 takkan tak boleh kira lagi. Takkan tak boleh congak lagi. Sama dengan 5. Ini jawapan dia. So, tiap kali kalaulah ada log 10, 100 darab 1000, memang susah ataupun memang serabut kepala kalau kita nak darab macam tu je. Nombor dia akan jadi tersangat besar. Tersangat besar. Maka, dengan adanya log ataupun logaritma, kita dapat kecilkan nilai. Kita dapat, apa kita panggil? Kita padatkan nilai. Dan dia akan jadi nombor yang senang untuk dihitung. Kita terus boleh dapat 5. Dan katakanlah kalau pelajar tu nak tekan kalkulator, kalau dia tekan kalkulator, kalkulator pun akan buat kiraan dan akhirnya akan dapat 5 juga. Okey. So, sebenarnya cara kalkulator kira daripada log asas 10, 100 darab 1000 ni, untuk dapat 5, sebenarnya kalkulator pun guna cara yang macam ni. Kalkulator akan baca log asas 10, 100, dia akan nak baca benda tu sebagai 2. Sementara log asas 10, 1000, kalkulator akan baca benda tu sebagai 3. So, 2 tambah 3 sama dengan 5. Mudah kan? Bagus. So, sekarang ini adalah penerangan kenapa hukum logaritma log AMN sama dengan log AM tambah log AN. Itu je. Dekat sini dah menunjukkan macam mana hukum ni boleh wujud, boleh terhasil dan kenapa kita kena belajar tentang logaritma. Okey, itu saja. Terima kasih.